Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa khabar saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala daripada kita bersama dalam siri pengisian ilmu yang telah direncanakan oleh pimpinan-pimpinan wadah bagi kebaikan kita bersama. Jadi, tiba giliran saya pada hari ini untuk menyampaikan satu peringatan, satu tazkirah yang ada kaitannya ataupun bertemakan bulan Ramadan ini. Salah satu peristiwa yang penting dalam bulan Ramadan ini adalah peperangan Badar Al-Kubra. Peperangan pertama yang dihadapi oleh umat Islam setelah kefarduan puasa turun pada bulan Sya'ban sebelumnya. Ya, sebagaimana kita tahu bahawa ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diturunkan pada bulan Sya'ban sebelum umat Islam berperang pada bulan Ramadan berikutnya. Jadi, saya ingin mengaitkan tentang kefarduan puasa itu dengan peperangan. Bagaimana peperangan ini, sebagaimana yang kita tahu bahawa salah satu daripada maqasid puasa itu adalah untuk melahirkan ketakwaan. Bagaimana pula peperangan boleh melahirkan jiwa-jiwa yang takwa. Jadi sama-samalah kita bincang. Tapi sebelum kita membicarakan berkaitan dengan ketakwaan itu, elok juga untuk kita membuat sedikit ulang kaji berkaitan dengan peperangan Badar. Sidang pendengar, sidang penonton yang saya hormati lagi saya kasihi. Pada tahun yang sama juga berlaku satu peristiwa yang penting, iaitu pertukaran arah kiblat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersolat di Masjid Bani Salamah, turunlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang menerima permohonan Nabi, yang menceritakan berkenaan Allah Subhanahu wa taala mendengar keresahan Nabi apabila orang-orang Yahudi sering menyindir, membangga-bangga diri apabila umat Islam di Madinah ketika itu bersembahyang dengan menggunakan kiblat ke Masjidil Aqsa, katanya sebagai tempat kelahiran Bani Israel. Tetapi sedangkan Rasulullah SAW dan umat Islam ataupun khususnya para muhajirin lebih menggemari sekiranya kiblat itu berada di Masjidil Haram di Mekah. Jadi apabila turun ayat itu, maka berubahlah kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan tak lama setelah itu, turun pula kewajipan berpuasa. Turun pula kewajipan berpuasa sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal-awal tadi, berkaitan dengan kewajipan berpuasa dan dikaitkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi sidang pendengar, sidang penonton yang saya hormati lagi saya kasihi, sebenarnya peperangan Badar ini, ramai yang mengetahui bahawa peperangan Badar ini adalah berpunca daripada umat Islam, khususnya para muhajirin. Saya tekankan, khususnya para muhajirin ingin menuntut hak mereka. Kenapa? Kenapa? Sebabnya orang-orang Quraisy di Mekah merampas harta-harta mereka yang berhijrah ke Madinah dan diperdagangkan. Cuba bayangkan, kan?
Kita keluar berhijrah, tiba orang jual kereta kita. Kita keluar berhijrah, tiba orang jual rumah kita dan dijadikan modal untuk berniaga. Sebagai contoh. Itulah perasaan orang muhajirin khususnya merasakan bahawa ia merupakan satu ketidakadilan. Kerana harta itu tetap harta mereka. Tidak ada keizinan yang diberikan untuk diperdagangkan. Tidak ada kebenaran yang dibenarkan untuk diperniagakan. Ini berbeza. Ini berbeza dengan sikap Rasulullah ketika berhijrah. Ketika berhijrah. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, ada harta-harta orang kafir Quraisy yang diamanahkan kepada baginda. Apabila baginda berhijrah, maka baginda berpesan dengan Sayyidina Ali khususnya tentang harta-harta yang tinggal, ini milik siapa, ini siapa punya, supaya amanah itu dapat dipelihara walaupun Rasulullah tidak lagi berada di Mekah. Ini perbezaan antara musuh-musuh Islam dengan sikap dan pendirian yang Nabi SAW sendiri tunjukkan. Okey. Sedang pendengar, sedang penonton yang saya hormati lagi saya kasihi. Sebelum berlakunya peperangan Badar Al-Kubra, terdapat beberapa peperangan yang kecil, yang mana ini lebih menjurus kepada perkara tadi. Perkara yang sebutkan ialah untuk mempertahankan hak pemilikan terhadap harta kelompok muhajirin ini. Maaf Okey. Jadi peperangan antaranya peperangan Abwa dan peperangan Bu'as. Peperangan Abwa dan peperangan Bu'as, yang mana kedua-dua peperangan ini adalah dipimpin oleh Rasulullah untuk memintas rombongan perdagangan dari Mekah ke Syam. Khususnya dari Mekah ke Syam ataupun Syria pada hari ini. Jadi tetapi pergerakan Rasulullah SAW itu diketahui lantas mereka mengelak menggunakan jalan yang berbeza, lantas tidak bertembung dengan pasukan tentera umat Islam pada ketika itu. Jadi mereka berjaya meloloskan diri. Tetapi ada satu tindakan ataupun ada satu perang yang dinamakan sebagai Perang Safwan. Perang Safwan ini berlaku apabila kelompok kafir Quraisy berpakat dengan kelompok perompak. Kafir Quraisy berpakat dengan kelompok perompak yang bernama Qus bin Jabir Al-Fihri. Perompak ini mungkin mendapat upah daripada orang-orang Quraisy di Makkah ketika itu, telah merampas, telah merompak dan juga telah merosakkan hasil ternakan, pertanian orang-orang di Madinah ketika itu. Lantas Rasulullah mengirimkan atau Rasulullah sendiri turun dan mengejar mereka untuk menangkap, tetapi mereka berjaya untuk meloloskan diri. Kemudian Nabi pergi ke ada lagi satu perang yang berlaku di Zi Al-Ushairah, perang Zi Al-Ushairah, yang mana ketika itu untuk meminta satu rombongan yang terbesar, satu kafilah dagangan yang terbesar yang dipimpin oleh Abu Sufyan Al-Harb, yang mana rombongan itu ataupun kafilah itu terdiri daripada 1000 ekor unta. Kita boleh bayangkan 1000 ekor unta ni berapa punya besar kelompok kalau katakan kita biasa jumpa gerombolan lembu yang melintasi jalan, kalau ada 50 ekor pun kita dah rasa lain macam kan. Ini bayangkan 1000. So bagaimana nak diatur supaya tak ada yang
tertinggal, tidak ada yang jatuh parit, tidak ada yang apa kata orang tu yang keluar daripada perjalanan itu satu apa kata tu satu perkara yang bukan mudah, ya. Tetapi ini kafilah yang dipimpin ataupun yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Dan Rasulullah dia cuba untuk memintas, tapi telah diketahui oleh Abu Sufyan. Telah diketahui oleh Abu Sufyan, dan Abu Sufyan dapat untuk mengelak. Dapat untuk mengelak daripada jalan ataupun tempat ataupun tidak mahu bertembung dengan tentera, sebab yang ini adalah kafilah perdagangan, mungkin tidak dilengkapi dengan persenjataan yang mencukupi untuk berperang, ya. Dan Rasulullah sendiri ketika sampai di Zi al-Ushairah itu, ya, apabila tidak bertembung dengan kelompok ataupun dengan kafilah perdagangan ini, maka baginda membuat perjanjian, perjanjian dengan Bani Mudlij, ya, dengan Bani Mudlij, bagi mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam di Madinah. Dan setelah itu, ya, Rasulullah SAW mengirimkan, mengirim Abdullah bin Jahsy. Mungkin Rasulullah merasakan, ya, baginda merasakan bahawa kegagalan dari sudut untuk memintas kafilah-kafilah ini adalah disebabkan pada ketika itu ramainya kelompok munafik. Apa kata orang tu, rahsia bocor sebelum sampai pada masa dan ketikanya. Jadi apa yang Rasulullah buat pada kali ini ialah dia memberi arahan kepada Abdullah bin Jahsy, ya, untuk bergerak dan memberi pesan, dikirimkan juga sepucuk surat. Dia beritahu pada Abdullah bin Jahsy ini radhiyallahu anhu, supaya surat ini hanya dibuka setelah 2 hari perjalanan. Jadi Abdullah bin Jahsy tak tahu ke mana sepatutnya dia bergerak, apakah destinasi, di manakah destinasinya, dan apakah yang seharusnya dibuat. Jadi Abdullah bin Jahsy bersama dengan para sahabat, kira-kira dalam 8 orang, ya, telah bergerak, dan setelah 2 hari dibuka surat itu, barulah, ya, Abdullah bin Jahsy jelas tentang misi dan di manakah tujuan ataupun destinasi yang seharusnya dituju. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan supaya gerombolan sahabat ini, ya, pasukan sahabat ini pergi ke satu tempat yang bernama Nakhlah, ya, sebuah daerah atau sebuah tempat yang berada di antara Makkah dan Taif. Ini berlaku pada bulan Rajab. Dan ketika itu bertembung, bertembung dengan satu kafilah lagi, dan akhirnya Abdullah bin Jahsy berjaya untuk menewaskan kelompok kaum Quraisy ini dan membawa harta rampasan perang dan tawanan perang kembali ke Madinah. Jadi itulah, ya, itulah saya bercerita tentang latar belakang ini untuk menjelaskan lagi bahawa bukan sifatnya, ya, sifatnya Rasulullah SAW ini suka berperang. Ya, mungkin ada yang memfitnah Rasulullah SAW ini sebagai, diumpamakan sebagai Rasulullah sebagai seorang lanun yang merompak hasil peperangan ataupun hasil perdagangan, kan? Begitu, ya, Rasulullah ingin mempertahankan hak, ya, apabila baginda mendapat maklumat, ya, hasil-hasil ataupun modal perdagangan yang dibawa itu adalah berpunca daripada harta-harta muhajirin, ya, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Jadi itulah, ya, yang Rasulullah lakukan, ya, yang Rasulullah lakukan demi untuk mempertahankan hak, ya, hak terhadap harta para sahabat, ya, para muhajirin
agar mereka dapat untuk untuk mempertahankan hak terhadap pemilikan harta tersebut. Jadi setelah gagal untuk memintas, gagal untuk memintas kafilah Abu Sufyan ketika dalam perjalanan pergi ke Syam di Zi al-Ushairah tadi, maka Rasulullah merencana untuk supaya dapat dipintas ketika dalam perjalanan pulang. Jadi perkara ini dirancang, dan dapat diketahui. Macam mana Abu Sufyan dapat tahu? Sudah tentu dia ada pengintip-pengintip dia juga. Dia yang menyampaikan pada dia. Jadi Abu Sufyan pun menggunakan jalan lain. Ini kehebatan Abu Sufyan yang kita kena ketahui. Maksudnya Abu Sufyan ini sebelum Islam hebat, setelah Islam lebih hebat lagi. Beliau mempunyai ciri-ciri kepimpinan, ada strategi, kebijaksanaan dan sebagainya. Nilai ketika dia pulang tu, dia membawa nilai dagangan kira-kira 50,000 dinar. 50,000 dinar dianggarkan sekitar dalam 40 juta ringgit. Satu jumlah yang besar, ketika pulang dari Syam. Dan atas kecerdasan Abu Sufyan ini, beliau dapat untuk mengelak dari bertembung dengan pasukan tentera Islam, dan beliau juga telah berjaya atau telah pun menghantar satu pesanan, untuk memberitahu tentera-tentera Quraisy, musyrikin Mekah, untuk berpatah balik. Tak apa, aku dah selamat. So tak perlu untuk berperang. Sekarang ni boleh patah balik. Tak perlu untuk berperang. Pesanan ini sampai kepada Abu Jahal. Tapi Abu Jahal yang telah pun bertolak dari Mekah, enggan untuk berpatah balik. Kan? Dengan dendam kesumat yang cukup membara, tambah pula tadi kan Syariah Abdullah bin Jahsy tadi, yang berjaya membunuh 2 orang kelompok Quraisy dan membawa balik harta rampasan perang dan juga tawanan perang. Maka di situ timbul rasa marah, rasa dendam Abu Jahal, kan, untuk menghalang ataupun untuk membalas dendam. Jadi dengan kekuatan 1,000 orang tentera, berlakulah peperangan Badar seperti yang diceritakan dalam sirah, dan ketika itu Abu Jahal bersama dengan tenteranya telah begitu yakin dapat untuk mengalahkan tentera Islam. Kan, dengan tentera Islam hanya ada 2 ekor kuda, dan beberapa ekor kenderaan ataupun kenderaan lain, unta dan sebagainya, berbanding dengan kelengkapan yang cukup di pihak tentera musyrikin, dia merasa yakin bahawa kemenangan mudah akan dapat dicapai oleh tentera beliau. Tapi Rasulullah dengan penuh tawakal, dan juga para sahabat yang tinggi semangat, telah tetap dan terus berjuang bagi bertempur dengan pasukan Abu Jahal ini. Tapi sebelum berlaku pertempuran itu, berlaku satu musyawarah. Di sini saya ingin menonjolkan sikap Nabi. Nabi ingin berbincang, disebabkan
kelompok ataupun pasukan yang bagi dipimpin itu adalah pasukan yang bercampur di antara kelompok Muhajirin dan Ansar, ya. Dan Rasulullah tidak mahu berlakunya pertikaian sebab perjanjian kelompok Ansar ataupun orang-orang Islam Madinah dengan baginda adalah untuk mempertahankan baginda di Madinah, ya, di Madinah. Tapi tambahan pula, ini adalah misi. Kalau kita kira tadi, misi ini lebih kepada untuk mengembalikan hak kaum Muhajirin. Jadi untuk mengelakkan sebarang pertikaian, ya, tidak mahu berpecah, tidak mahu berpecah, pasukan ini tidak mahu dipecah, maknanya kesepaduan dan juga kekukuhan pasukan tentera ini amat penting dalam menghadapi peperangan. Maka Rasulullah berbincang sekali lagi. Okey, Rasulullah tidak mahu memaksa kelompok Ansar ini untuk turut berperang dengan baginda. Okey, untuk turut berperang dengan baginda. Ya. Rasulullah kembali kepada perjanjian. Rasulullah sebut dengan penuh kejujuran berkaitan dengan perjanjian Aqabah. Ya. Kalau katakan para Ansar berpendapat bahawa ini tidak termasuk dalam perjanjian Aqabah, maka kelompok Ansar boleh mengambil pendirian untuk pulang ke Madinah. Tetapi sebagaimana yang kita tahu bahawa para sahabat ini mempunyai kecintaan, bukan sekadar perjanjian, tapi kecintaan kepada Rasulullah SAW itu amat tinggi. Jadi pada mereka mempertahankan baginda di mana sahaja, baik di Madinah maupun di luar Madinah, itulah yang mereka mahukan, itulah yang mereka kehendaki dan dambakan, kerana itu merupakan satu kemuliaan. Berjuang bersama baginda merupakan satu kemuliaan, satu perkara yang masing-masing inginkan, yang masing-masing inginkan. Dan sudah tentulah mereka mengimpikan syahid, kerana itulah kematian yang paling mulia. Okey, yang paling mulia dalam agama kita. Dan setelah itu, setelah mendapat satu kesepaduan yang bulat, satu tekad yang bersemangat, satu tekad yang utuh, maka mereka mara ke medan peperangan. Ya, dan Allah SWT mengurniakan malam sebelum berperang, hujan lebat. Ya, hujan lebat. Tapi dalam hujan lebat itu, tentera-tentera Islam dapat untuk berehat, dapat untuk tidur dengan lena. Ini diterangkan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Allah menurunkan ketenangan, tidak risau. Memang benar, memang benar. Orang-orang Islam kalau dia berperang, dia tenang. Sebab apa? Sebab sebenarnya tidak ada istilah kekalahan. Kalau dia mati syahid. Kalau dia menang, kan? Itu adalah Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada istilah kekalahan. Jadi itulah yang menimbulkan ketenangan. Itu jugalah yang kita yang berjuang, ya, dalam menegakkan agama Islam. Seharusnya inilah ketenangan yang ada dalam diri kita. Ya, bukan kejayaan atau kegagalan yang kita perhitungkan, tapi perjuangan ini merupakan satu yang kita dambakan, kerana kita, sebab itulah kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk terus kekal dalam di jalan perjuangan ini. Baik, saya ingin membawa dua kisah. Okey, dua kisah yang menarik pada saya, ya, apa yang berlaku dalam peperangan Badar ini. Ya, kisah berkaitan dengan dua Muaz, iaitu Muaz bin Arfa' dan Muaz bin Amr. Kedua-dua Muaz ini, mereka ini orang Ansar, orang Madinah. Ya. Kemudian mereka bersama dengan Abu Rahman bin Auf. Abu Rahman bin Auf adalah Muhajirin. Dia datang dari Mekah. Dia tanya dengan Abu Rahman bin Auf,
Yang mana satu Abu Jahal. Yang mana satu Abu Jahal yang mereka dengar sering menyakiti Nabi. Sering menghina Nabi. Ya, sering mengolok-olok Nabi, menyindir, memerli, memfitnah Nabi dan sebagainya. Ya, mencederakan Nabi. Ya, dan menghina, mengeji Nabi. Jadi apabila ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf, itu dia Abu Jahal, maka kedua-dua Muaz ini pergi, seorang memancung kepala, seorang lagi menikah dengan penuh rasa kemarahan ataupun dengan rasa bahawa ini adalah merupakan satu pembelaan, satu pembelaan terhadap penghinaan yang pernah dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi, kepada baginda Rasulullah SAW yang mereka amat kasihi. Lagi satu kisah, saudara pendengar dan juga penonton yang saya hormati dan saya kasihi, ya, Umair bin Abi Waqqas. Siapa dia Umair bin Abi Waqqas? Umair bin Abi Waqqas ini adalah adik kepada panglima yang terkenal, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika peperangan Badar, diceritakan bahawa Umair ini baru berumur sekitar 16 tahun. Ya, 16 tahun. Dikira muda ketika itu, dan mereka yang seusia dengan beliau biasanya Rasulullah tidak mahu menyertakan mereka ke dalam pasukan tentera. Tapi disebabkan semangat jihad, ya, maka Umair ini dia pergi itu secara menyuruk-nyuruk, ya, berselindung di sebalik abang dia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Umair tanya, kenapa ni? Sa'ad tanya, kenapa ni wahai Umair? Yang kau ni duk menyuruk-nyuruk, duk tertunduk-tunduk. Lepas tu Umair menjawab, aku bimbang Nabi nampak aku. Kan? Kalau Nabi nampak aku risau nanti Nabi tidak membenarkan untuk aku menyertai peperangan ini kerana aku masih kecil. Sedangkan aku ingin berjihad. Ini kata-kata seorang yang beriman yang berumur 16 tahun. Ya, sedangkan aku ingin berjihad dan manalah tahu nanti aku akan syahid. Dan benar, ya, Umair bin Abi Waqqas telah syahid ketika perang Badar. Ini adalah jiwa yang terdidik. Jiwa yang terdidik. Dan kalau kita melihat dari peristiwa peperangan Badar ini, ya, dan kita kaitkan dengan penurunan kefarduan puasa itu, kita dapat melihat bahawa beberapa titik ketakwaan ada di situ. Yang pertamanya, ya, apabila kita berpuasa, kita dapat untuk mengekang segala hawa nafsu kita, ya, maka kita punya fokus, ya, kita punya tumpuan. Jadi ini cukup penting. Apabila kita berpuasa, kita tak sibuk nak berkira tentang makanan, tentang minuman, bagaimana nak makan. Dalam masa yang sama, apabila kita menahan diri dari lapar dan dahaga, maka ini membuatkan fikiran kita lebih fokus dan jiwa kita lebih kuat dan bersemangat. Dan dalam masa yang sama juga, apabila kita mendapat satu suasana yang sedemikian, maka di sinilah
lahir sifat tawakal, dan juga yakin apabila kita berada dalam kebenaran, maka bantuan Allah Subhanahu Wa Taala akan turun. Sebagaimana yang diceritakan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW bermunajat ketika perang Badar, dengan baginda menghadap kiblat, lalu baginda berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, di manakah pertolonganmu? Ya Allah, penuhilah apa yang engkau janjikan kepadaku. Seandainya pasukan Islam ini hancur, engkau tidak akan disembah lagi di dunia ini selama-lamanya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Sidang pendengar, sidang penonton yang saya hormati lagi saya kasihi. Jadi inilah dia suasana, suasana puasa pertama umat Islam, setelah difardukan. Suasana pertama umat Islam terpaksa berhadapan dengan peperangan. Umat Islam terpaksa berhadapan dengan, mungkin ada pengkhianatan, sebab ada beberapa gerakan Rasulullah yang dibocorkan, dan Rasulullah SAW sendiri berhadapan dengan anaknya iaitu Ruqayyah yang sedang sakit dan akhirnya meninggal. Dan diceritakan apabila peperang atau berita kemenangan Rasulullah SAW ini sampai ke penduduk di Madinah, orang Islam di Madinah, mereka mengatakan bahawa ketika berita itu sampai, mereka sedang meratakan kubur Ruqayyah. Itulah yang dapat kita pelajari, bahawa takwa ini bukan semata-mata menghendaki kita duduk di atas tikar atau di atas sejadah, memperbanyakkan amalan khusus, tapi dalam masa yang sama juga dia seharusnya dapat untuk menyerap dalam jiwa kita, bahawa kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketakutan itu akhirnya menyerlahkan satu tindakan, satu keberanian, untuk sama-sama kita berbakti kepada agama ini, demi agama ini, demi Islam yang kita cintai, demi Islam yang sama-sama ingin kita pertahankan. Bukan mudah, bukan mudah, dan tidak ada alasan keletihan, alasan kelemahan fizikal untuk kita menarik diri, ataupun untuk kita mengendurkan jejak bakti kita. Di sinilah apa yang kita namakan sebagai orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang memberi manfaat kepada manusia. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Mereka manusia yang terbaik, sebaik manusia adalah mereka yang beri manfaat kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan dengan sedikit penceritaan kisah berkaitan dengan peperangan Badar, ia dapat untuk menaikkan semangat kita, dapat untuk mengubah sedikit hikmah pemikiran kita, untuk kita terus berbakti, sebagaimana kawan-kawan kita yang di lapangan, yang memohon sumbangan, baik dengan kempen seorang sekampit beras, yang kalau untuk membantu mereka yang susah, dan jangan lupa kelompok kaum minoriti Rohingya yang memerlukan bantuan kita, bantuan kita yang diusahakan oleh teman-teman kita di Pulau Pinang, di Kuantan, di Meru, dan di beberapa tempat lain, di Ipoh, agar mereka ini terus dibantu, demi natijahnya nanti akan melahirkan ketakwaan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari apa yang telah saya ceritakan tadi, dapat untuk kita sama-sama menjadi sebaik-baik manusia, sebagaimana yang kita damba dan ceritakan, kita menyemangati
hasrat dan impian yang diceritakan berkaitan dengan Umair bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan ya ini adalah puasa ataupun Ramadan yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.